Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah malam ini kita kembali bersiaran sekali lagi seperti mana yang kita janjikan semalam, walaupun ada yang cuba mengganggu line internet kita, tapi kita akan teruskan juga kerana UMNO ini ialah sebuah parti keramat. Diganggu macam mana, digugat macam mana pun, insya-Allah kita akan tetap bangkit untuk rakyat, kita akan tetap berkhidmat untuk rakyat. Baik, pada malam ini kita ada tetamu istimewa ni, 75 tahun UMNO ni tuan-tuan dan puan-puan. UMNO sebuah parti tua. Jadi kita bawa lah ni orang yang lama, kita bawa pemimpin yang baru, kita gandingkan, kita tengok apa pendapatnya. Ni yang rakyat nak tahu ni, kenapa yang dah lama ni suka duduk dalam UMNO, yang baru ni juga kenapa sayangkan UMNO. Jadi nanti kita akan bincang-bincang. Baik, tetamu kita pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan adalah Datuk Rosni Zahari, Exco Wanita UMNO Malaysia, dan juga ini pemimpin yang tak asing lagi, Datuk Arman Azhar ni, pemimpin muda. Kalau kita tengok dulu saiz dia besar macam saya pun dah kecil sikit, dia pun lagi kecil daripada saya. Jadi Datuk Arman bergiat sekarang ni naik basikal dia, naik basikal, kayuh basikal dia kuat-kuat ni. Baik, untuk sempena 75 tahun UMNO ni, perayaan Jubli Intan apa detik-detik pengalaman yang Tok tak boleh lupakanlah sepanjang Datuk dalam dulu pergerakan Wanita UMNO, sekarang dipanggil Wanita UMNO, yang Tok tak boleh lupakan? Terima kasih Datuk kerana sudi menjemput saya pada petang ini. Kalau saya nak bercerita pasal pengalaman saya tu panjang dan banyak serta berliku-liku. Oh, berliku-liku. Berliku-liku. Warna-warni. Tapi saya seronok. Saya seronok. Saya bermula daripada umur 18 tahun. Umur 18 tahun saya telah pun menjadi Ketua Wanita UMNO Cawangan. 18 tahun dah jadi ketua? 18 tahun. Masa tu saya Form 6. Saya ingat lagi. Hebat. Ketua Wanita Cawangan. Habis Form 6 masuk universiti, keluar universiti, masa tu umur saya 27 tahun. Saya bertanding AJK bahagian. Bila bertanding AJK bahagian, nak bertanding AJK wanita tapi tak lepas. Dia orang kata tak boleh masuk kerana wanita blok, pergi ikut bahagian. Masa tu umur 27 tahun, menang AJK bahagian. Lepas tu masuk Ketua Wanita Bahagian, Setiausaha Negeri, Naib Negeri, Ketua Negeri, dan last sekali saya Exco Pergerakan Wanita UMNO Malaysia dan Ketua Penerangan Wanita UMNO Malaysia. Itu dia punya, maknanya saya naik tu bertangga lah. Bertatih-tatih. Dan saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada UMNO kerana memberi peluang kepada saya untuk menjadi wakil rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Maran, Pahang. Masa tu umur saya Datuk, umur 36 tahun. Muda. Tapi saya rasa bila saya jadi wakil rakyat tu, saya rasa saya ni seorang ibu menjaga anak yang ramai. Jadi anak yang ramai tu jangan ada yang kecil hati, jangan ada yang marah, jangan ada yang menangis, semua nak jaga. Itulah pengalaman yang paling besar kepada saya lah. Dan Alhamdulillah parti UMNO ni memang parti keramat, kekal sampai ke hari ini, insya-Allah. Kita kalah PRU ke-14 hari itu bukan apa, itu kerana Allah dah aturkan dah. Dah cantik dah aturnya supaya kita tengok from the other side pula. Betul. Oh, this why kita jadi kerajaan, kita kena kutuk, kita kena hentam, kita duduk dalam. Sekarang ni Allah kata, engkau duduk di luar, kau tengok daripada luar lah. Macam mana cara. To me, kepada saya, ini merupakan aturan yang ditentukan oleh Allah. Sunnatullah. Betul. Lepas ni kita kerja kuat-kuat, kita menang balik. InsyaAllah. Soalan cepu mas daripada saya Tok. Oleh kerana Tok bermula daripada usia yang sangat muda dan masih lagi dalam UMNO ni, saya nak tanya satu soalan Tok. Kenapa Tok tak ikut jejak kawan-kawan Tok yang lain yang dah melompat keluar parti? Ini yang saya nak beritahu. Kadang-kadang marah kita ada juga tau. Kebanyakan yang melompat-lompat tu, yang terjun ke sana tu, bukan dia tak pernah ada jasa. Bukan tak pernah dia menerima jasa daripada UMNO. Malah orang yang melompat itulah yang banyak makan jasa daripada UMNO. Ya. Yang saya tak fahamnya, orang ini bukannya orang perjuangan. Mereka ini adalah masuk dalam UMNO, cari peluang, cari kesempatan. Lepas tu bila dah Tuhan duga sikit, melompat ke sana. To me, saya memang tak respect langsung orang macam ni.
memang pada saya lah orang macam ni orang yang tak ada maruah. Ya. Jadi kalau siapa yang nak masuk dalam UMNO, jadilah ahli UMNO, jadilah orang UMNO yang bermaruah. Itu yang saya nak kata kepada. Maruah tu penting. Maruah. Ayat maruah tu mahal tu. Ya. Okey, Dato' Arman. Dato' Arman ni kita terkenal dengan vokal dan dia ni saya sonok kalau sembang dengan Dato' Arman ni. Tu dalam keadaan ada orang menuduh, orang mendakwa bahawa UMNO ni mengalami defisit kepercayaan. Orang muda tak yakin, tak suka kepada UMNO, orang muda lari jauh daripada UMNO. Tetapi Tok sebagai pemimpin muda yang sekarang ni diberi amanah menggalas jawatan ketua bahagian, antara ketua bahagian yang termuda lah. Kenapa Tok masih mempercayai ideologi perjuangan UMNO? Pertama, isu ni begitu mudah. Sebagai seorang pemimpin muda dalam parti, saya merintis perjuangan parti ni ketika berusia 20 tahun. Sama juga macam Datuk. 18, 20 tahun. Bermula daripada ketua pemuda cawangan, sehingga menjadi ketua cawangan, sehingga menjadi Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, hari ini ketua UMNO bahagian dan ahli majlis kerja tertinggi. Hari ini saya nak bagi tahu, persepsi yang dimainkan di luar mengatakan UMNO tidak memberi ruang dan peluang kepada si muda, itu tak betul. Ya. Sebenarnya UMNO adalah parti yang mengkadirkan kepimpinan. Kalau kita lihat, UMNO sejak ditubuhkan sehingga hari ini, dah berapa kali dah tukar Presiden UMNO? Dah berapa kali dah tukar barisan kepimpinan? Kerana UMNO yakin tentang pengkadiran orang-orang muda. Berbeza dengan parti-parti lain. Mereka berceritakan UMNO ni parti lama dan sebagainya, tidak beri ruang pada orang muda. Cuba tengok DAP. Lim Kit Siang tu masih memerintah. Lim Guan In masih memerintah. Begitu juga PKR. Apa? Tidak ada pemimpin lain dalam PKR selain pada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi presiden parti mereka. Kerana mereka tidak yakin dengan pengkadiran orang muda dalam parti mereka. Akhirnya mereka menuduh UMNO tidak memberi ruang dan peluang kepada orang muda. Berbalik kepada soalan Datuk Azizan tadi. Kenapa saya masih kekal? Saya kekal dalam parti ini kerana ruh perjuangan parti ini. Ruh perjuangan parti ini sejak ditubuhkan hingga hari ini tidak pernah berubah. Iaitu demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Mungkin di luar mengatakan ini sebagai retorik politik. Tetapi apabila anda duduk dalam perjuangan parti ini, kita menghayati ruh perjuangan itu. Terutama dalam generasi muda hari ini, kita berpegang kepada konsep politik dinamik dan progresif. Tetapi kena faham, dalam UMNO, dalam struktur UMNO, walaupun kita berpegang pada konsep politik dinamik dan progresif, kita tidak pernah meninggalkan asas perjuangan kita. Itulah hebatnya UMNO. Dan paling hebatnya kali ini, sebagai pemimpin muda dalam parti, saya merasai bagaimana perasaan menjadi pembangkang. Kerana UMNO dulu ditubuhkan melawan Malayan Union, sehingga berjaya menjadi kerajaan. Hari ini diberikan peluang menjadi pembangkang untuk melawan kerajaan yang zalim seperti Pakatan Harapan. Dan disebabkan kebangkitan UMNO, ideologi UMNO, ketugahan UMNO, dan keyakinan kesetiaan orang-orang UMNO yang lompat tu kak, biar mereka melompat. Ya. Sebab bagi saya, Allah SWT bagi peluang kepada kita untuk membuat pembersihan parti kita. Betul. Mencernihkan parti kita. Menunjukkan mana pemimpin yang setia dalam perjuangan, mana pemimpin yang setia ditekan, diherdik, dihina, masih setia dalam perjuangan, berbanding dengan pemimpin-pemimpin yang mendapat jasa pada UMNO, akhirnya meninggal, bukan saja meninggal, malah kembali menghina parti yang mengangkat mereka. Tapi sepanjang 22 bulan, sebagai pemimpin muda dalam parti, kita menghayati ruh perjuangan UMNO. Kau nak tinggalkan kita, kau tinggal. Kau nak hina kita, kau hina. Kau nak tekan kita, kau tekan. Tetapi kita tidak akan tinggal perjuangan ini kerana kita yakin inilah parti yang sebenar-benar yang memperjuangkan hak rakyat. 22 bulan kita lawan. Sehingga kita berjaya jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Itulah indahnya perjuangan merintis perjuangan dalam alam baru ni. Maknanya, pemimpin-pemimpin UMNO yang masih dalam parti UMNO ini dia pemimpin yang setia, inilah pemimpin yang berani melawan kemungkaran seperti mana perjuangan-perjuangan oleh 4 founding fathers yang membina UMNO. Hari ini kita merasai macam mana rasanya ditekan, dihentak, dihenyak. Tetapi ini membuat kita lebih kuat dan lebih teguh. Sebab itu saya yakin generasi muda di luar sana apabila melihat kebangkitan UMNO ni, mereka melihat ketaatan pemimpin UMNO, dihina dan sebagainya, masih taat. Kenapa parti ni tak berpecah? Kenapa parti ni dilanda badai, ribut gelora, masih teguh? Saya nak bagi tahu pada anak muda luar sana, UMNO ni dah biasa.
Ya. Kita pernah berpecah ketika semangat 46. Sebab apa? Rebutan kursi empuk presiden. Kita pernah berpecah kerana PKR. Sebab apa? Rebutan kursi empuk presiden. Kita berpecah bersatu. Sebab apa? Kursi empuk presiden. Kerana kursi empuk presiden ini merupakan kursi empuk yang keramat dalam negara kita. Walaupun kita bukan tulang belakang yang besar melalui negara kita hari ini, tetapi kursi Presiden UMNO ni sebuah kursi yang sentiasa menjadi, orang cakap, target musuh-musuh politik. Jadi siapa saja duduk kursi Presiden UMNO ni pasti akan diserang kiri, kanan, depan, belakang. Macam saya dengar hari ni, dia kata ada pertuduhan penambahan terhadap Presiden. Sebab apa? Sebab Presiden parti kita yang memegang jawatan Presiden ni, yang mereka serang Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ni, bukan pasal Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab Datuk Seri Zahid Hamidi ni Presiden UMNO. Wak Imah lagi 20 tahun, Presiden parti tu, Datuk Dr. Azizan, beliau pun diserang. Sebab kita nak bagi tahu pada rakyat Malaysia, kursi Presiden UMNO ni, kursi yang akan sentiasa diserang oleh pihak lawan, kerana inilah parti yang sentiasa mendukung dan mendengar aspirasi rakyat. Dan saya yakin anak muda pun dah kembali kepada UMNO dan Barisan Nasional atas dasar keyakinan mereka ketika kita ditekan zaman menjadi pembangkang. Saya semangat ni nak dengar Datuk Arman berhujah ni. Ini hujah anak muda. Saya nak tanya, sambung sikit lagi ni dalam topik yang sama ni, Datuk Arman. Benar atau tidak dakwaan sesetengah pihak bahawa anak muda semakin membenci dan menjauhi UMNO? Ini dakwaan sesetengah pihak. Yang cakap ni sebenarnya RBA. Yang cakap ni sebenarnya pendukung Pakatan Harapan. Cuba tanya anak muda di luar sana. Saya merupakan salah seorang pemimpin muda UMNO yang konsisten turun ke bawah. Mana ada pemimpin politik kayu basikal daripada Kuala Lumpur sampai ke Langkawi 580 km untuk kebersamaan dengan anak muda. Tetapi apabila saya duduk dengan anak muda, terutama tiap-tiap minggu saya duduk, saya tanya pendapat mereka. Sebab bagi saya ingin mendapatkan maklumat daripada anak muda non-partisan. Mereka berkata, Datuk, untuk anak muda hari ini mempercayai Pakatan Harapan jauh sekali. Sebab anak muda telah memberikan kepercayaan kepada mereka, malah telah memberikan mandat kepada mereka pada PRU14. Tetapi PRU14 apabila diberikan mandat kepada Pakatan Harapan, parti-parti dalam Pakatan Harapan, akhirnya mereka kata apa? Manifesto bukan kitab suci. Dan janji suara-suara orang muda ni tidak didengari. Akhirnya hari ini mereka cakap apa? Dalam politik hari ini, Wak Imah PRU15, janji apa pun Pakatan Harapan yang mereka akan berikan kepada orang muda dan rakyat Malaysia, mereka tidak akan percaya sama sekali. Tetapi hari ini persoalannya mereka dalam persimpangan dilema. Mereka yakin pemimpin UMNO lah pemimpin yang terbaik. Apabila kita bercakap tentang pemimpin UMNO pemimpin terbaik, mereka dalam satu situasi, kita dalam situasi ada 3 parti besar sekarang. Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan PH. Yang mana pilihan mereka? Awal-awal mereka dah tolak Pakatan Harapan. Dulu ini pilihan utama mereka. Hari ini mereka cuma nampak 2 parti yang benar-benar kuat untuk menuju negara. PN atau BN. Mereka nak lihat parti mana yang punya jiwa besar. Parti mana yang boleh mendengar aspirasi mereka. Tetapi sepanjang penilaian mereka, sepanjang 1 tahun diberikan mandat Perikatan Nasional, mereka kata Wak Imah Perikatan Nasional, Perdana Menteri dia Tan Sri Muhyiddin Yassin, DNA UMNO. Dalam kerajaan Perikatan Nasional, menteri-menteri yang dilihat berfungsi khususnya menjaga rakyat adalah menteri daripada UMNO. Betul. Pukul 2.30 petang, cerita pasal COVID. Betul. Naik Presiden UMNO. Pak Long Mai. Pak Long Mai. Nak cerita tentang jaga macam mana isu vaksinasi, Kari Jamaluddin. Iya. Nak cerita hubungan negara kita, luar negara, Itu Isyam. Isyamuddin. Nak cerita tentang ubat-ubatan, Menteri Kesihatan kita, Betul, ada. UMNO juga. Ya, betul. Nak cerita tentang elektrik, nak cerita tentang kadar elektrik, tarif elektrik, UMNO juga. Maknanya, tanpa kepimpinan UMNO dalam struktur kerajaan, Perikatan Nasional akan terus hilang keyakinan rakyat. Hari ini, bagi saya secara peribadi, kekuatan Perikatan Nasional hari ini terletak daripada parti keramat UMNO itu sendiri. Jadi tengok-tengokkanlah parti UMNO ni. Jangan ingat kita ni bagi muka, kita senyum, korang tekan. Sebenarnya kita ni bersabar. Sebab apa? Kita sentiasa meletakkan kepentingan rakyat jauh
daripada kepentingan peribadi kita. Betul. Sebab itulah hebatnya UMNO ni. Dia tekan macam mana fikir pasal rakyat. Dia tekan macam mana fikir pasal rakyat. Dah kalah pun. Tak kalah pun fikir pasal rakyat. Kan kalau negara lain dah pegang kuasa 60 lebih tahun, kalah demonstrasi ke jalan raya. Ya. Tetapi kita menyerahkan kerajaan kerana apa? Kita menghormati demokrasi negara kita. Itulah hebatnya UMNO ni. Jadi pada luar sana saya yakin mereka tengok kita bercakap ni, ya tak ada pilihan lain. Memang UMNO lah parti yang akan kita pilih. Jangan salah pangkah. Jangan salah pangkah. Kalah sama. Tak ada sama. Tapi logo tu lain. Kalah betul. Kalah betul. Aduh. Oh gitu. Saya nak tanya Tok Lai, kita lihat parti sudah pun membuat keputusan. Ya. Parti sudah pun membuat keputusan dan hala tuju masa depannya mana dia nak pergi. Okey, jelas. Dah bukan lagi rahsia parti nak pergi ke mana. Baik, ada setengah pihak melihat bahawa UMNO ini dilihat seolah-olah anti perpaduan dan anti penyatuan ummah. Jadi apa komen Tok Dawan ini? Tak, apa tu terlebih dahulu saya nak tanya pihak mana yang bercakap macam gitu. Ya. Kerana saya rasa dalam apa tu, dalam struktur sama ada dalam UMNO, dalam Pakatan Nasional tu ada ejen provokator. Ejen provokator yang nak memecah belahkan kita ni. Ya. Jadi mereka, saya rasa mereka ada tim dia yang memang dia dah tahu UMNO ni solid. Jadi caranya adalah untuk serang sama kaedahnya macam yang dibuat oleh RBA masa BN merintah dulu. Saya rasa mereka kemungkinan mereka menggunakan kaedah yang sama, jentera yang sama. Ya, mungkin ditambah besar lagi. Cuma saya haraplah. Saya harap dalam kalangan kita sendiri ni mesti adanya macam Datuk kata tadi solidarity. Solid dan apa tu unity ya. Solid, kuat, apa tu kebersamaan ni. Solid kita kuat, kukuh. Dan unity adalah united, bersama, berpadu. Kalau kita ahli UMNO semua ni ada solidarity, InsyaAllah tak ada ruang lain, tak ada ruang pihak-pihak yang apa tu, yang boleh masuk kacau kita. Jadi untuk makluman apa tu Datuk sendiri, saya tengoklah, saya ni pemimpin bawah. Saya masih lagi ketua Unit Cawangan, balik Cawangan, kalau banjir hari tu di Pahang, saya memang 2 minggu duk beragih apa tu, macam kata tadilah. Dah kalah buat kerja lagi. Itu yang kita bagi tahu. UMNO ni politik hikmat bakti. La ilaha illallah. Saya berguna untuk rakyat. Saya patutnya duduk rehat dah, kan? Dah 10 tahun jadi wakil rakyat, jadi ketua penerangan, bekerja dengan Datuk Ijak dulu, turun tak habis-habis. Ini pun baru ni kena banjir. Apa tu, turun 2 minggu duk mengagih ni, cari tolong telefon kawan-kawan. Apa tu, ada tak sumbangan nak bagi dia orang ni tak makan, apa tu, rumah dah tenggelam, kain baju dah tak ada. Saya dapat 2 lori. Saya pergi hantar. Covid, berapa setahun kita Covid kan? 1 tahun kita Covid. Saya ada yayasan. Saya pun post dalam Facebook. Apa tu, saya memohonlah kepada siapa-siapa yang nak menyumbang, kalau RM50 satu keluarga. Alhamdulillah. Datuk Seri Najib, dia ambil posting saya tu, dia repost balik. Saya tengok ada duit masuk, saya boleh hantar satu Malaysia. Saya boleh hantar satu Malaysia ni, saya boleh apa tu capai 7,000 penerima. 7,000 penerima. Sumbangan. Kadang-kadang saya pun fikir tak, kita ni tak bukan kerajaan. Tapi punyalah risaunya kan. Kita dah biasa menjaga rakyat ni masa susah, masa senang. Bila kena keadaan macam gitu, kita memang tak boleh duduk diam lah. Sampai anak saya cakap apa tu, Ma takkan nak duduk diam je. Habis nak buat apa? Kita bukan ada duit. Nanti dia tolong. Dia pun buat posting. Alhamdulillah. Itulah saya nak beritahu bahawa kerja kita ni memang berterusan. Ada jawatan tu, tak ada jawatan. Bukan saya nak tanya Datuk Arman ni. Saya tak nampak lah apa tu pihak lain, parti lain yang bekerja sekuat UMNO ni. Dia ada dekat. Ada. Dia datang, dia pakai seluar, dia masuk air cetek tak kat kampung. Itulah. Dia tak masuk kampung. Ya Sekarang dia menteri juga dia tu. Pelik. Tapi time tu dia pekerajaan. Sekarang pun dia kerajaan juga. Tapi saya nak beritahu bahawasanya kita ni memang apa tu, memang tak berhentilah buat kerja. Ya? Sebab kita ikhlas. Kita kerja ikhlas. Macam saya ni betul-betul lah. Kadang-kadang duit bukan ada tu. Duit bukan ada. Tapi kalau kita niat tu ikhlas, ada je Tuhan bagi lorong. Kan? Ada je. Ada ni duit ni. Mungkin beli-beli, hantar.
Bila telefon ni, saya ada lori kak, saya bagi lori, kan? Betul. Tapi nak beritahunya, memang kita ni daripada dulu sampai sekarang memang jiwa perjuangan, memang orang UMNO, bukan saya seorang ya, orang lain pun sama, orang UMNO memang diasuh daripada dulu sampai sekarang. Hikmat bakti. Hikmat bakti tak berhenti, tak berhenti. Itulah nak beritahu kepada Datuk bahawa saya harap rakyat di luar sana, macam kata Datuk Arman tadi, rakyat di luar sana boleh melihat. Saya rasa rakyat pun mungkin dah menyesal dalam diri itu ada. Ya. Nah, apa tu, silap pangkah hari tu. Tapi tak apalah. Kalau tak silap pangkah, mereka tak nampak mereka tak nampak tak boleh buat perbandingan. Jadi hari ni mereka nampak, mereka boleh buat perbandingan. Siapa yang elok, siapa yang tak elok. Tak payah kita nak bercerita dah. Dulu kita bercerita, kita buat tu, kita buat ni, orang buat tak tahu je kan. Sekarang ni tak payah bercerita dah. Ya. Boleh banding. Mereka boleh nampak dengan mata kepala sendiri, mereka dah boleh buat perbandingan sendiri. Saya rasa itu cara yang terbaik, itu jalan yang terbaik. Saya tertarik nak komen tentang isu penyatuan ni. Ya. UMNO ni 1 hingga 2 bulan Mac ni 1946 Perhimpunan 43 NGO Melayu memikirkan bagaimana nak menyatukan orang Melayu. Akhirnya tertubuhnya Parti UMNO. Betul. 11 hari bulan Mei lahirnya UMNO sebab penyatuan 43 NGO Melayu ni untuk tubuhkan UMNO. Berapa tahun dulu? Dah 75 tahun dulu. 75 tahun UMNO ni konsisten tentang penyatuan umat dan penyatuan Melayu. Betul. Dari dulu lagi. Daripada dulu. Bukan baru ni je. Bukan baru ni. Bukan ketika kita hilang kuasa nak cerita tentang penyatuan umat ni. Ada orang kata UMNO ni hilang kuasa baru nak cakap pasal Persatu Padu. Kita dah cerita lama dah tentang penyatuan Melayu, penyatuan negara dan kita dah menyebabkan perpaduan dalam negara kita. Lepas 13 Mei kita cerita tentang perpaduan. Yang rakyat nak tengok sekarang, landscape politik terkini. Hari ni, kat bawah ni, mereka masih merindukan 14 hari bulan yang lalu. 14 September. 14 September. Di mana dua parti Melayu Islam terbesar dalam negara kita yang daripada dulu bertelagah pagi petang siang malam mengetepikan perbezaan, mencari titik pertemuan, iaitu demi perjuangan perpaduan ummah. Ketika 14 September itu berlinang air mata dalam PWTC ini. Betul. Apabila mereka melihat UMNO dan PAS ni boleh duduk memikirkan tentang kepentingan ummah, maka termertailah orang cakap piagam Muafakat Nasional. Di bawah hari ini, walaupun dah setahun kerajaan Perikatan Nasional, walaupun PAS sebahagian daripada Perikatan Nasional parti komponen, tetapi rata-rata rakyat dalam negara ni masih merindukan Muafakat Nasional, masih mengharapkan ideologi Muafakat Nasional ni boleh diguna pakai. Dan UMNO sehingga hari ini masih konsisten. Betul. Walaupun kita lihat sahabat kita PAS sekarang merupakan sebahagian daripada Perikatan Nasional, tetapi menghormati kerjasama, setia kawan, masih lagi kita berpegang kepada piagam Muafakat Nasional. Betul. Masih lagi kita memberitahu kepada PAS, anda sahabat kami. Walaupun kita pernah berbeza pendapat, tetapi anda sentiasa bersama UMNO dan jiwa UMNO sentiasa inginkan penyatuan dua politik Melayu terbesar ini. Mungkin Tok boleh ulas kejadian semalam antara Tan Sri Noh dengan YB Yunus Hairi di Selangor. Dia menunjukkan Selangor ni satu negeri yang unik. Apabila negeri-negeri lain dilihat tidak berani meletakkan ketetapan secara terbuka. Ada yang kata PN, ada yang kata MN. Bukan Selangor je, faham pun sama. Faham pun sama. Yang tidak jelas kepada rakyat. Tetapi hari ini, semalam, PAS Negeri Selangor dan Barisan Nasional Negeri Selangor, khususnya UMNO, meletakkan ketetapan untuk terus menerjai Negeri Selangor dengan gerakan Muafakat Nasional. Apabila kenyataan itu dibuat, kita lihat komen-komen positif bukan sahaja di social media, malah di kawasan-kawasan pendalaman dan juga di bandar juga, di kedai-kedai kopi juga berceritanya. Inilah kita mahukan. Bukannya kita tidak nak menidakkan parti yang lagi satu tu. Mereka pun kawan kita. DNA mereka pun DNA UMNO. Dari perut yang sama. Daripada perut sama. Presiden mereka dulu pun lahir daripada UMNO. Dan jadi kita tak menidakkan mereka. Cuma kita berceritakan mood rakyat. Kita nak menceritakan apa yang rakyat harapkan. Satu ketika apabila PAS minta UMNO untuk setuju menerima bersatu bersama dalam Muafakat Nasional, begitu besarnya jiwa UMNO ni. Kita kata presiden kita berjiwa besar.
buat surat jemput masuk walaupun macam-macam ahli kata jangan terima je. Sebab apa? Sebab UMNO sentiasa berpegang kepada konsep penyatuan. Hari ini dia cuba nak letakkan penyatuan itu. Betul. Ada tangan-tangan nakal. Ya. Yang nakal nak letakkan penyatuan ni. Tapi saya yakin UMNO ni dah biasa dalam gerak kerja ni. Kau nak letakkan, kau letak. Dan ahli UMNO pun nampak. Mana yang pemimpin-pemimpin yang cuba mengetakkan, bagi saya jangan marah pemimpin tu. Sebab kalau kita marah pemimpin, itu yang mereka nak lihatkan perbalahan dalam parti UMNO ni. Rakyat dan juga akar umbi UMNO ni bijak. Bila sampainya masa nanti, Pandai lah mereka. pemilihan UMNO tu, kita pandai-pandai lah. Tapi buat masa ni, jangan bergaduh. Kita nak tunjuk solidaritinya UMNO dalam parti ni untuk dalam keadaan sekarang, gerakan pendamaian, pengukuhan dan juga penyatuan serta pendamaian dalam parti kita dalam gerak kerja menuju ke PRU15. Hanya apabila UMNO ni bersatu, bukan masuk parti bersatu Kak. Hanya apabila UMNO ni bersatu, kukuh, ada perpaduan, parti-parti lain yang dulunya tak berapa takut dengan kita akan ikut kita. Sebab mereka tahu UMNO ni sebuah parti keramat. UMNO menjadi akar umbi yang tidak pernah lari daripada perjuangan. Yang lari hanya golongan-golongan yang mengejar kursi-kursi empuk. Parti tetap kekal, akar umbi tetap kekal. Itu hebatnya parti UMNO. Betul. Ini satu hujah yang saya rasa amat tuntas daripada anak muda ni. Dan saya nak tanya Tok lah, bila kita bercerita tentang solidariti ni, kata orang bukan mudah nak capai solidariti dalam UMNO. Kerana dalam UMNO ni dia ada banyak fahaman, ada banyak mazhab-mazhab pemikiran yang mereka anuti daripada disiplin yang mereka dapat bila mereka belajar dulu dan sebagainya. Tetapi apakah maksud solidariti yang kita perlukan pada saat ini tu? Mungkin ada ramai yang agak keliru ni, especially terutamanya akar umbi di peringkat bawah. Kerana akar umbi kata kamu ni suruh kami di bawah ni solidariti bersatu padu, tu yang dekat atas tu tak bersatu. Apa komen tu? Tak, Datuk kata tadi susah, bukan mudah untuk kita bersolidariti. Saya rasa itu saya mungkin tak bersetuju dengan Datuk lah. Ya, kenapa? Kerana kalau kita tengok di bawah, solidariti di kalangan ahli UMNO tu tidak jejas. Saya boleh Tak berubah. Saya boleh bagikan kepada 3 layer lah. Layer akar umbi, maknanya layer cawangan. Kita ada 22,000 cawangan. Lepas tu kita ada layer bahagian. Kita ada 191 bahagian. 191 bahagian. Dan kita ada di peringkat nasional. Ya. Pada saya, peringkat yang first layer ni tak ada masalah. Peringkat ahli UMNO cawangan solid. You pergi mana you boleh nampak lah orang UMNO tu. Sebab itu saya ambil contoh di Pahang. Pahang mana ada orang nak masuk bersatu? Tak ada. Mana ada orang nak masuk keadilan? Tak ada. Makna punya kuatnya di bawah tu. Negeri Selangor mungkin berbeza sikit lah. Ya, saya bercerita pasal di Pahang. Kemudian di bahagian pun. Di bahagian parti lain nak tubuh. Datuk tahu berapa bahagian bersatu ada sekarang ni? Tak tahu. Datuk tahu berapa bahagian bersatu ada sekarang ni? Tak pasti kan. Saya sendiri pun di Pahang saya rasa tak ada. Mungkin ada 1-2 kot. Yang kita pun tak berapa nak nampak. Tak boleh kan? nak tapak di Pahang. Tak boleh nak bertapak. Negeri lain pun saya tak tahulah ada ke tidak. Kan? Mungkin dia kutip 2-3 orang tu jadi wakil bahagian itu. Pergi ke mesyuarat peringkat nasional. Saya tak tahu macam mana kaedah mereka. Tapi yang nyatanya di bawah tu memang tak ada. Di bahagian pun memang tak ada. Cuma tu saya mintalah. Saya betul-betul lah merayu kepada pemimpin-pemimpin atasan ni yang bak kata Datuk Arman tadi yang sayangkan kursi-kursi empuk mereka tu, tolonglah ya. Kerana saya boleh rasalah yang mereka ni juga yang cuba nak memecah belahkan, yang nak yang baling batu sembunyi tangan, ya, depan cakap lain, belakang buat lain. Setuju tak? Setuju. Depan cakap lain, keputusan majlis tertinggi macam lain, buat macam lain. Arahan presiden macam arahan Presiden A pergi buat B, tapi tak mengaku. Benda-benda yang macam itu. Jangan ingat ahli-ahli di bawah tak tahu. Mereka bukannya bodoh, kan? Mereka memerhati sampai satu ketika mereka kata orang yang sekian-sekian ni jangan dibagi calon.
Dan saya pun mungkin bersetuju dengan kaum B. Yang apa tu di peringkat bawah ni, kita nampak, kita bukan tak nampak. Orang di bawah apa tu ahli-ahli di akaun B bukan tak nampak. Report mesti sampai ke presiden. Kan? Betul. Mereka menganiaya presiden. Masa ini masa presiden tengah menghadapi saat sukar. Ya, menghadapi pertuduhan, berapa pertuduhan di mahkamah. Datuk pun bukan tak tahu, pertuduhan tu bukannya pertuduhan yang saya rasa kan. Ambil duit orang, makan duit Ya rakyat. Allah, orang macam Datuk Zahid tu saya tak tahulah. Dengan didikan agama daripada kecil sampai ke tua kan. Sampai ke sekarang ni nak buat kerja-kerja tak seronok macam tu. Saya boleh bercakap Datuk sebab saya hari-hari masa kes berjalan saya ada di mahkamah. Ya. Datuk Saya banyak kata, habiskan saya bukan apa, saya nak tengok, saya nak biar saya yakin diri saya dulu baru saya boleh bercerita ke orang lain. Tapi saya nak beritahu kat Datuk itu betul-betul penganiayaan. Penganiayaan, kenapa dibuat Datuk Zahid, kenapa dia buat Datuk Najib macam gitu? Kenapa dia buat Datuk Zahid macam gitu? Kan dia Presiden UMNO, kan? Dan kita tahu pertuduhan itu dibuat masa PH. Masa PH kan, dan pertuduhan itu nyata terang pertuduhan politik. Pertuduhan bermotifkan politik, nak tarnish, nak rosakkan reputation Presiden UMNO. Tapi apabila dah bertukar kerajaan PH saya tukar kepada PN, kan, takkanlah apa Perdana Menteri tak boleh buat sesuatu terhadap pertuduhan kepada Datuk Zahid tu. Kerana saya tengok memang satu penganiayaan lah. Memang dikhianati, memang dengan pertuduhan tu satu niat je. Niatnya untuk rosakkan reputation Presiden UMNO. Itu je. Ya. Sebab Dan dia Presiden UMNO. Sebab dia Presiden UMNO. Kalau Datuk pun Presiden UMNO akan menghadapi keadaan yang sama. Dan kalau Perikatan Nasional ni ikhlas, ya, ikhlas dalam perikatan itu, mereka dah fikir dah. Kan? Mereka dah fikir dah kenapa perlu diteruskan pertuduhan pada Datuk Zahid ni. Kan? Kenapa perlu? Kenapa? Saya minta ambil contoh. Kenapa Musa Aman di Sabah boleh ditarik pertuduhan? 46 pertuduhan ditarik. Musa Aman boleh ditarik pertuduhan, kenapa? Saya rasa Datuk pun tahu. Kenapa Musa Aman ditarik pertuduhan? Dan kenapa Datuk Zahid yang dituduh bermotifkan politik tidak boleh ditarik balik. Itu yang saya nak beritahu kepada ni, kita sama-sama dalam UMNO ni, baik di peringkat bawah, terutamanya di peringkat atas ni, tolonglah. Untuk masa ini yang kita nak menghadapi pilihan raya ni, tak tahu mungkin dalam masa yang terdekat ni melihatkan kerajaan macam gini. Kerajaan hari ni, pada saya mesti mengatakan bahawa kerajaan hari ni kerajaan tak sah. Bila saya tengok daripada segi sudut perundangan, pada saya nampak kerajaan hari ni kerajaan tak sah. Saya minta maaf lah. Ya. Kenapa Datuk mungkin curious nak tahu kan? Kenapa saya berkata demikian? Kerana kita ni darurat ada lagi. Darurat tu di-endorse ke parlimen tak? Belum. Bila nak di-endorse? Parlimen tak buka? Tak buka. Sebabnya dia punya... Mungkin parlimen buat dekat sekolah nanti. Bukan. Ini kita tak boleh main-main ni. Ini peruntukan peruntukan perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Tiga perlembagaan persekutuan menyatakan bahawa darurat sebelum dikuatkuasakan mesti di-endorse di dalam parlimen, di Majlis Dewan Rakyat, ya. Dan in fact dalam masa kalau kita tengok surat proclamation darurat hari itu dinyatakan di bawah itu mesti dibawa ke parlimen. Tapi adakah mereka membawa kepada parlimen? COVID. Alasan Kalau COVID dia tak ada kuat kuasa dulu. Tak boleh kuat kuasa. Mengikut data dan sains, ramai orang tua di parlimen. Tak boleh kuat kuasa sehingga you pergi endorse dalam parlimen, baru benda tu boleh dikuat-kuasakan. Mesti di-endorse di parlimen. Mesti di-endorsekan. Sebab itu saya Itu kuasa. That's why saya sekarang ni, adakah kita ni berada dalam sebuah kerajaan yang legitimate? Kerana saya sendiri merasakan bahawa kita berada dalam satu kerajaan yang bukan legitimate, tidak sah. Jadi efek kepada kerajaan yang tidak sah tu saya rasa Datuk pun tahu, Datuk Arman pun tahu. Whatever you do, kalau asal ada deal dengan kerajaan, sah ke tak sah ke, questionable. Ada repercussion, ada implikasi perundangan di situ. Jadi itulah saya pertamanya saya nak minta jugalah. Tolonglah lihat darurat ini.
tolonglah tarik balik darurat ni. Mungkin ada orang kata, ini macam nak go against tuanku punya titah kan. Tapi saya rasa tuanku sendiri pun make it very clear. Tuanku sendiri dah jelaskan. Darurat tidak semestinya parlimen tidak boleh bersidang. Ya. Parlimen bersidang, endaskan darurat tu. Dan ikut you lah nak pergi berapa lama pun. Kan? Selagi darurat tidak diendaskan di parlimen, so kita berada dalam satu keadaan yang menjadi persoalan dan saya tak yakin lah. Itulah. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Rosni Zahari ni dia pengamal undang-undang, dia peguam. Jadi 30 tahun. 30 tahun sebagai seorang pengamal undang-undang, jadi beliau lebih arif, lebih maklum the point of law yang beliau hujahkan. Dan bukan beliau saja, ramai lagi pengamal undang-undang pun sedang mengkaji tentang keabsahan legitimasi. Dan pada saya, kita serahkan kepada the expert untuk menentusahkan kedudukan. Akhirnya kita yakin kebenaran itu pasti juga akan timbul. Kalau tak hari ini, esok lusa anak-anak kita semua akan menyaksikan tentang isu keabsahan ni. Baik, saya nak tanya kepada Datuk Arman ni. Kita tadi dah cerita tadi tentang banyak perkara yang dilontarkan oleh Datuk Rosni tadi. Saya nak tanya Datuk Arman tentang usaha-usaha yang tak berhenti-henti untuk menghancurkan UMNO ni. Waimah daripada rakan kongsi sendiri ni. Rakan kongsi sendiri dalam parti sendiri, 16 bekas ahli UMNO bawa kes hingga ke Mahkamah Persekutuan. 5-0 ditolak oleh Hakim Mahkamah Persekutuan. Bukan saja berlaku baru ni, tetapi berlaku pada 1988 lagi, semasa arwah kes Tun Salleh Abbas, presiding Lord President pada ketika itu. Mengapa benda ini terus-menerus melanda parti UMNO? Apakah benar seperti kata cendekiawan, ada beberapa cendekiawan yang tersohor di luar sana yang mengatakan UMNO sedang diambang perpecahan? Jadi komen anak muda. Dia sebenarnya UMNO ni, macam saya beritahu, it's a progressive party, a dynamic party. Kita dah lalui zaman perpecahan ni bukan sekali, berkali-kali, dan tiap kali kita lalui, parti UMNO keluar daripada permasalahan ni menjadi lebih kuat. Macam saya kata, ambil contoh, PAS diwujudkan juga disebabkan perebutan kursi yang dipertua UMNO itu sendiri. Hingga mereka lahirkan PAS. Ini sejarah. Betul. Walaupun mereka tak nak letak sejarah, tapi kita yang menilai sejarah, kita tahu. Semangat 46. Macam saya beritahu tadi, disebabkan kerana merebutkan kursi empuk Presiden UMNO. Berpecah dua. Tetapi bila berpecah dua, dia kata apa? Itulah the end of UMNO. Tetapi apa jadi? UMNO kembali lebih kuat. Pemerintah lebih kuat selama 15 lebih tahun. Lepas 15 tahun tu, datang pula PKR yang juga merebut kursi empuk. Tetapi apa jadi? Kita ketika itu kita lawan dengan reformasi. Kalau ketika itu satu negara kita pening tengok, adakah UMNO ni boleh lawan dengan reformasi? Boleh bertahan atau boleh bertahan atau tidak? Ketika itu pun mereka kata UMNO ni akan terkubur. Apa jadi? UMNO kembali lebih kuat. Dan hari ini, kita selepas 15 tahun, saya rasa isu ni berlaku pada parti UMNO ni tiap 15 tahun kalau kita kaji. Dia ada cyclical. Cycle ini berlaku sebab untuk pemutihan parti UMNO itu sendiri. Sebab dalam masa 15 tahun itu, kita lihat pelbagai pemimpin yang datang. Ada pemimpin yang datang kerana keikhlasan, ada yang pemimpin datang mungkin bersebabkan personal interest, tetapi apabila melakukan pergaduhan dalaman dan sebagainya, mereka keluar. Yang tinggal ini masih setia, yang terus membawa arus UMNO ni makin ke hadapan, makin kuat. Dan hari ini, sekali lagi, lepas 15 tahun, last kali kita lawan tahun apa? 96-97. Sekarang ni 2021. Maknanya, cycle tiap 15 tahun ini, datang balik. Pasti datang. Dan apabila datang, mereka cuba sekali lagi nak merobekkan dan nak menghancurkan UMNO. Macam-macam cara. Sekali lagi nak mengharamkan UMNO. Sekali lagi UMNO duduk dan merancang dan bertambah erat, bertambah kukuh melawan mereka yang cuba menghancurkan UMNO. Sehingga hari ini, bagi saya, UMNO bukan makin lemah. Tetapi UMNO hari ini makin teguh berdiri. Dan cuma hari ini kita minta solidariti ini jangan hanya di akar umbi. Jangan hanya di peringkat bahagian. Peringkat atasan juga perlu menyahut solidariti di peringkat akar umbi. Hanya apabila solidariti ini berlaku di semua ketiga-tiga peringkat ini, musuh kita akan lari malam, bang. Dan kita akan terus memerintah Malaysia ni sebagai parti politik dominan lagi 15 tahun. Lagi 15 tahun akan datang lagi cycle yang sama ni. Ketika tu.
Tetapi we are ready. Parti UMNO sentiasa bersedia untuk menghadapi apa saja cabaran. Hanya mereka yang terpilih saja yang akan lepas cabaran. Akan lepas cabaran. Kapal UMNO ni bang, masa kita hilang kuasa, sebenarnya kita bukan hilang kuasa. Sebenarnya kita ditangguhkan kemenangan kah? Betul. Sebab macam saya beritahu, rakyat ketika tu dah tak percaya. Politik Imak Bakti UMNO ni ikhlas. Mereka kata siapa je jadi kerajaan, Wak Imah siapa? Sama je. 22 bulan. Sama Kita ke dapat tidak? kerajaan. Sama atau tidak? Jawapannya tak sama. 22 bulan tu dia pun kata apa? Bahtera UMNO dah tenggelam, dah hancur, layar semua dah pecah dan sebagainya. Tetapi ada satu individu yang berani menggalas tanggungjawab untuk menarik UMNO daripada lautan yang gelora ni. Memperbaiki sedikit demi sedikit lubang-lubang, angkat balik bahtera, betul balik tiang layar, letak ke tepi dulu, repair balik bahtera ni, mula lalu pelayaran kepada Arah 7 dan berjaya menjadi kapal yang digeruni oleh musuh. Hari ni ada lah cakap kapal ni nak karam. Kapal kita sekarang dah bukan kapal biasa. Kapal kita sekarang ni dah macam kapal tanker nak jalan ni. Nak jalan ke mana? Untuk ke arah PRU15, untuk sekali lagi menjadi parti dominan dalam negara kita untuk terus memerintah negara kita. Mungkin orang cakap kita ni sombong dan ego, tetapi kita bukan sombong dan ego. Tapi ini fakta dan sejarah lama UMNO yang perlu kita nilaikan. Hari ni kapal yang dia kata tenggelam tu dah jadi kapal tanker dah. Siapa nahodanya? Nahodanya yang tiap hari diserang pagi, petang, siang, malam, yang hari ni masih lagi dalam proses pendakwaan politiknya. Sejak kita menjadi pembangkang sehingga kita menjadi sebahagian daripada kerajaan. Kalau benarlah individu ini tak cukup kuat, kalau benarlah individu ni mempunyai kepentingan diri, dia pun dah lompat dah kak. Tetapi kenapa dia tinggal? Kerana dia pernah berkata kepada Perdana Menteri ketika itu, kalau nak mengharamkan parti UMNO, langkah mayat saya dulu. Sebab itulah beliau kena pendakwaan politik sehingga hari ini. Dan bagi saya, akar umbi UMNO tolonglah nilai, pemimpin UMNO tolonglah nilai. Ini satu pemimpin yang orang kata tak ada Arah 7. Mana tak ada Arah 7? Arah 7 dah ada. Dah jelas. Dah jelas. Mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO dah jelas dah Arah 7. Arah 7 kita adalah ke arah PRU15 dan kita menyokong kerajaan hari ini sehingga bubarnya parlimen. Dalam masa kita ke sana, sehingga pembubaran parlimen, sudah masanya parti UMNO ni meletakkan keutamaan, iaitu mengukuhkan jentera-jentera kita. Mengetepikan perbezaan. Bersama kita, letakkan bahtera kita, nahoda kita. Ini pemimpin kita. Kita duduk belakang pemimpin kita untuk kita pergi ke satu destinasi, iaitu ke arah PRU15. Bukannya kita pun turut hentam dia. Mungkin ramai tak tahu individu ni. Nama individu ni Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kalau dia tak terror bang, Presiden tak UMNO. menang Presiden UMNO. Dan dia jadi Presiden UMNO ni bukannya orang cakap lantikan. Menang melalui proses demokrasi pemilihan parti. Berapa penjuru lawan yang itu? 3 ke 4 penjuru tu. Empat. Dan lawan pun bukan kecil anak. Yes. Bukan calang-calang. Bukan calang-calang. Ada orang muda. Ada orang muda, ada yang senior, Betul? ada yang cuba nasib. Ada yang beliau yang berani menggalas amanah sebagai Presiden UMNO. Dan dalam keadaan hari ini, kita kena bagi tahu akar umbi. Dalam sejarah UMNO, hanya 2 orang je Presiden UMNO yang tidak menjadi Perdana Menteri. Iaitu kita punya Datuk On, ketika itu kita belum jadi kerajaan. Dan hari ini Presiden kedua yang menjadi Presiden UMNO bukan Perdana Menteri. Wak Imah dia bukan Perdana Menteri pun. Gerak kerja dia memikirkan tentang rakyat. Tengok ke social media. Hari-hari dia bercerita tentang kepentingan kebajikan rakyat. Tak ada tu, I nak mencelah lah. Saya nak mencelah. Akar umbi dia faham. Dia terima keadaan bahawa Presiden hari ini, Presiden UMNO hari ini, Presiden tak ada jawatan. Dia terima. Dia tak fahami siapa tu? Yang tak fahamnya Datuk Arman tahu. Yang tak faham. Yang tak faham ni bukan Datuk Arman dia tahu. Akar umbi UMNO pun tahu. Ni kita nak beritahu akar umbi UMNO. Dah tahu kan? Tunggulah pemilihan. Tunggulah pemilihan. Kita ni kak, kita berpegang pada konsep sentiasa menghormati institusi Presiden. Yes. Keputusan parti. Apa yang telah diputuskan dalam MKT, kita setuju. Itulah arah tuju parti kita. Dan kita pula bawa agenda penyatuan. Betul. Yang tak suka penyatuan ni kak,
Tunggulah pemilihan parti, tahulah kaum Masa kita buat pemilihan parti pula tak berani nak lawan. apa. Ya Allah, kenapa tak berani tak? Tak tahu lah. Sebab mungkin dia tak yakin boleh menang. Betul juga tu. Kalau dia yakin boleh menang, mesti dia lawan. Betul juga. Saya setuju dengan Kak. Nanti sama ada nak lawan tak lawan, kita tunggulah pemilihan. Tunggu. Lawan tengok. Kalau betul anak jantan, tunggu. Betul. Kita tunggu dah lihat. Mungkin Datuk Arman bertanding presiden. Saya tak berani. Berpegang kepada konsep sentiasa menghormati institusi presiden. Dan saya sentiasa mengukur baju saya. Kalau saya tak layak, saya tak pergi. Kita hormat pemimpin. Sebab saya punya style, kita ni Kak, dilatihkan daripada proses pengkaderan politik UMNO. Tak, kita nak bercerita pengalaman presiden tu. Pengalaman Betul. presiden. Kenapa Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berada di situ? Dia bukan perjalanan satu malam dua malam. Perjalanan Datuk Seri Zahid tu panjang. Betul. Daripada pemuda, mana dia masuk ISA, keluar ISA, bertanding apa tu macam-macam lah. Bukan dia tak pernah kalah. Betul. Dia pernah kalah. Tapi dia berani lawan presiden. Tapi sebenarnya statement saya senang je. Datuk Seri Zahid Hamidi ni orang yang setia dalam perjuangan. Betul. Yang pernah melalui gelombang gelora dalam parti, kekal setia. Ini yang kita nak bagi tahu pada Akak Umbi. Ya. Dia gelombang dia daripada zaman pemuda. Pernah masuk ISA apa semua. Kalau orang lain dah berhenti politik dah Kak, dah menjaga benda lain. Perdana Menteri masa tu pun tak suka dia. tak suka dia. Dah jadi Perdana Menteri kali kedua pun tak suka dia. Jadi Charge dia. pecah dia. Kuat Jadi, tak suka. Inilah individu tubuh badan yang tak pernah lari daripada parti UMNO, yang sentiasa konsisten. Kau tak suka aku pun tak apa. Yang penting jangan usik parti UMNO. Mana nak cari orang yang berpengalaman macam ni? Dalam keadaan macam tu pun, masih lagi berjuang Aisynar bersama dengan pemimpin-pemimpin UMNO yang lain, perjuangkan Aisynar untuk rakyat. Bila dah hujung-hujung dah dapat, ada pula yang Yang keluar gua ni kita pening tak? Orang yang mengaku tu kan, tak malu ke? Itulah dia. Sedih. Orang lain berjuang bila dah dapat tu, dia pula mengaku. Aduh. Bukan? Ini pejuang-pejuang gua. Pejuang gua. Okey, Tok dah sempena 75 tahun ni Tok. Apa yang Tok boleh pesan kepada pejuang-pejuang ni yang masih lagi aktif ni? Yang masih lagi aktif dalam wanita, dalam sayap adik-adik kita ni semua. Apa pesan Tok? Saya nak mengambil kesempatan di sini sebagai kakak pun boleh, aunty pun boleh kan. Jangan panggil makcik sudah. Jangan panggil makcik, ingat tu. Panggil kakak pun boleh, jangan panggil makcik. Kalau kakak okey lagi. Kakak. Saya rasa pengalaman saya dalam UMNO ni cukup panjang, ada pahit manisnya, ada sedih suka dukanya, tapi saya sangat sayang kepada parti UMNO. Saya rasa kalau tak ada parti UMNO tak ada saya di sini. Ya. Saya pergi sekolah walaupun saya tak dapat beasiswa, tapi saya tak tahulah, saya rasa saya banyak berhutang budi dengan UMNO. Kita pergi sekolah free, kita pergi masuk universiti pun, saya masuk law school UiTM pun free. Kan, mana nak cari apa jasa-jasa UMNO dah buat, dan insya-Allah kalau rakyat yakin jasa-jasa khidmat bakti budi UMNO ni akan berterusan sampai bila-bila selagi UMNO menjadi kerajaan. Maka itulah saya nak mengambil kesempatan di sini nak menyerulah kepada rakyat di luar sana, rakyat Malaysia di luar sana, supaya yakinlah dengan perjuangan UMNO. UMNO Barisan Nasional akan buat yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Kita kalah dalam PRU ke-14 hari itu, Datuk, bukan sebab kita tak buat kerja. Tapi kita kalah dalam PRU hari itu sebab rakyat termakan dengan janji-janji janji-janji Pakatan Pembangkang ni yang UMNO memang tak boleh buat. Rupanya bila mereka jadi kerajaan, mereka tak boleh buat. Tak boleh buat juga. Jadi bukanlah UMNO tu tak nak buat, tapi memang tak boleh buat. Jadi saya rasa yang di situ rakyat dah jelas. Rakyat dah jelas, rakyat pun dah faham memang kau ni, kata orang Melaka, memang besar celaka. Itulah cakap kasarnya kan. Cakap kasarnya kan. Janji bukan-bukan tapi tak boleh buat. Kencing merata. Kencing merata, ya Allah kan. Tapi nak buat macam mana? Dia mengingatkan tukar kerajaan ni macam tukar baju. Tak suka hari ni, besok boleh tukar baju lain. Tak. Tunggulah 5 tahun. Tunggulah 5 tahun.
Kan nak dapat balik tu. Kalau tak bijak percaturan kita, orang putih kata damage already done. Ya. Jadi saya mintalah kepada rakyat di luar sana, jangan kita mengulangi kesilapan yang sama. Yakinlah dengan perjuangan UMNO, yakinlah dengan perjuangan Barisan Nasional. Kan sebab apa? Sebab UMNO Barisan Nasional akan buat yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Dan kerajaan Barisan Nasional sentiasa mendengar apa yang rakyat nak. Yang boleh buat akan cuba kerajaan akan cuba buat. Yang tak buat tu maknanya tak boleh buat lah. Nah, itulah. Tak payahlah cuba-cuba. Tak payahlah cuba-cuba. Janji manis tu. Jangan. Berdakwah je orang faham kata. Berdakwah je. Memang tak boleh buat. Okey. Dato' Arman, UMNO sebagai the pillar of this nation. Okey. Jadi apa peranan dan harapan Dato' Arman kepada anak-anak muda, adik-adik kita yang di luar sana ni yang mungkin sekarang ni pun bukan kata keliru tapi dia pun dengar ni cakap macam ni, dengar ni kan semua kata dia baik apa semua kan. Jadi sebagai wakil orang muda lah. Sila. Bagi saya, kita akan menghadapi satu landscape politik yang cukup berbeza. Kita akan menghadapi dengan pemikiran critical thinker. Anak muda yang berfikir luar daripada kotak. Tetapi rata-rata anak muda yang berfikir luar daripada kotak ini bijak menilai dan matang berfikir. Hari ini dalam platform-platform media sosial, bukan saja di media sosial di Facebook, di Twitter, hari ini ada Clubhouse. platform Clubhouse. Platform Clubhouse ni saya begitu aktif. Dan saya sentiasa mendengar suara mereka, harapan mereka, pandangan mereka. Very critical, very kritis tentang negara kita. Tetapi akhir sekali mereka bercerita tentang parti mana yang boleh berfungsi untuk mentadbir. Apabila mereka bercerita tentang isu parti mana yang boleh berfungsi tentang better nation and building up the nation. Berbincang lebih kurang 8 jam. Daripada petang tu sampai pukul 2 pagi. Saya dengar je. Dan mereka panggil saya sebagai seorang jurucakap. Yang paling bestnya, dalam tu ada mewakili parti DAP, PKR dan sebagainya. Betul. Di akhir 8 jam tersebut, selepas mereka membuat perbandingan, mereka ni non-political, tidak berparti. Selepas 8 jam mereka berbincang, lebih kurang 4,000 orang mendengar ni. Akhirnya mereka menyatakan, kalau nak fikir tentang better nation, kalau cerita tentang macam mana kerajaan yang pandai menerajui ekonomi negara, yang cerita tentang pemimpin mana yang dengar naluri dan hati rakyat, tidak ada parti lain kecuali Barisan Nasional. Ini jelas mereka cakap. Ini daripada sudut non-partisan. Jadi hari ini bagi saya, anak muda sudah ada pilihan. Pilihan mereka nak pilih parti yang kuat kencing, Pakatan Harapan, yang berjanji pagi petang siang malam, yang akhirnya mereka merana. Atau parti yang konon-kononnya kuat, yang cuba nak menjadi copycat color daripada warna merah, warna biru. Bagi saya senang. Budak-budak muda, mereka tak suka pakai barang imitation. Ya. Fake. Mereka tak suka barang-barang fake. Dia suka cari yang rare. Nak cari yang rare dan original. So, why looking for imitation product when you have the original product? You got to pay the same price. And you have to pay the same price. More. The original party that listen to the youngsters is UMNO and Barisan Nasional. There is no other party. Jadi saya mohon kepada anak-anak muda sana, macam saya beritahu, kenapa nak cari parti yang cuba replicate parti ni? Tak payah fake lah. Tak payah nak cari parti yang cuba nak baju colour pun nak tiru. Colour parti mereka pun nak tiru. Why? Because mereka pun tahu parti yang benar-benar boleh menerojai negara ni di hati rakyat adalah parti UMNO dan Barisan Nasional. Dan saya yakin kalau kata parti UMNO ni, tapi ada satu benda yang perlu kita buat, iaitu macam saya bagi tahu tadi, gerakan pendamaian, pengukuhan, penyatuan dan perpaduan dalam parti ni amat penting sekali. Dan mesti diteruskan. Dan mesti diteruskan secara konsisten di semua tiga-tiga peringkat. Kalau ini berlaku, apabila ada kesinambungan daripada peringkat akar umbi, di peringkat bahagian, di peringkat nasional, gerak kerja selari, nada selari, kekuatan selari, baru ada momentum. Apabila datang momentum ini, gelombang dan paluan perang ini akan disambut oleh orang-orang non-partisan, dan sekali lagi UMNO dan Barisan Nasional akan kembali sebagai, orang cakap, the dominant party
to build up the nation. Sebab akhir sekali anak muda ni nak tengok yang terbaik untuk negara kita. Betul. Mereka dah nilai dah. Mereka Parti yang terbaik. mereka nak tengok apa mereka punya future. Yes. Dan mereka sendiri dah kaji. The better future for the nation, none other. No other party. Yang bila mereka cakap buat, is Barisan Nasional. Dan UMNO ni tak pernah janji langit dan bintang. Betul. Kita berjanji apa yang kita boleh buat untuk rakyat. Sebenarnya Piala 14. Ini janji kita. Kita tak janji minyak RM1.50. Akhirnya bila menang, RM1.20 minyak angin. Minyak angin RM1.50. Apa pun tak buat. Apa pun tak apa. Betul tak? Kata PT-PT nak hapuskan. Lalai rupanya apa? Tak ada juga. Dulu kata BRIM, kita akan ikut ini BRIM 3,000. Bila dia kata kita tak nak rasuah rakyat. Tol dihapuskan. Tol dihapuskan. Sampai tu dia tambahkan tol. Rumah saya ni dia tambah tol lagi. Jadi bagi saya, bila UMNO dan Barisan Nasional memberi janji kepada rakyat, kita akan sentiasa mengotakkan janji kita. Sebab itu, rakyat kat luar sana, terutama anak muda yang akan menjadi penentu masa depan negara dah nampak. Parti yang a better nation and to build up this nation, no other party except UMNO dan Barisan Nasional. And untuk menghebatkan kembali negara, the only party yang boleh menghebatkan negara kita, tak ada parti lain. The original party. We are not the fake, we are not the imitation party, We are Ori. we are original. We are original. Original party. Original berarti. Okey, tuan-tuan dan puan, diam tak diam ni, ni hebat panelis kita pada malam ini ya. Sejam lebih dah ni kita bersiaran dan kepada mereka yang berminat mengikuti ni, insya-Allah minggu ni kita akan bawa perbincangan kita. Kita ni insya-Allah besok mungkin kita cuba tangkap Setiausaha Agong. Setiausaha Agong ni kita nak tangkap dia besok. Kita nak sembang-sembang dengan dia pula. Banyak isu yang kita nak tanyakan kepada Setiausaha Agong ni. Jadi nantikan kemunculan kami pada malam-malam seterusnya untuk menghiasi malam anda dengan topik-topik hangat, berterus terang dan telus. Dan insya-Allah semoga negara kita akan bertambah baik dan kita akan keluar daripada COVID ini dengan seberapa segera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk. Terima kasih Taman. Waalaikumsalam.